بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق نفتح كل باب. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب. وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ismail selaku pengurusi dan juga imam masjid, semua ahli-ahli yang terkuasa masjid, para imam, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat bertemu di masjid yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di dalam salah sebuah daripada rumah Allah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya sentiasa duduk dalam majlis ilmu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Maksud dia, tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Kita berhimpun di masjid ini, apa tujuannya? Yatluna kitab Allah. Yang pertama sekali, nak baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan nak mengulang kaji isi kandungan Al-Quran. Nabi SAW beri kepada kita 4 kelebihan. Tuan-tuan boleh tanda hadis ni, mudah-mudahan dia menjadi motivasi yang besar untuk kita rajin ke majlis ilmu dan menghadirinya di rumah-rumah Allah yang dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama, iaitulah nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ke atas kita ketenangan. Orang nak cari ketenangan, duduklah dalam majlis ilmu. Bukan duduk di mana tempat-tempat orang melompat, ataupun duduk di majlis-majlis yang tidak diberkati oleh Allah, maka itu tidak ada, bukan tempat itu. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, majlis kita ini dilingkungi dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tanya, setakat mana manusia ini perlu kepada rahmat Allah? Setakat mana? Jawabnya, iaitulah apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun di kalangan kamu boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Terkejut para sahabat. Sahabat tolong tanya bagi pihak kita, wala anta ya Rasulullah, Tuhan sendiri tak dapat masuk syurga dengan amalan. Nabi kata, wala ana, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat, ini rahmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Duduk dalam majlis ilmu, di dalam rumah Allah, nazalat alaihimun haffathumul ghasyiyatuhumur rahmah, kita dilingkungi dengan rahmat dalam majlis yang begini hebat. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, iaitulah para malaikat melingkungi sekali dengan kita hari ini.
Cuma saya tak tahu tuan-tuan nampak ke tidak. Hari ni orang duk cari benda pelik. Dia kata saya semalam budak-budak ni dia pandai main internet, pandai main komputer. Boleh jadi dia ambil gambar kita ramai-ramai ni, salah seorang itu ada cahaya. Dia kata malaikat tu hadir. Malaikat ni tak perlulah kita cari dia. Yang penting kita yakin beriman kerana dia termasuk dalam rukun iman, beriman kepada malaikat. Tak payah cari. Malaikat memang wujud ada. Dan ini sekaligus beriman kepada malaikat ini memberi ketenangan sebenarnya kepada kita, terutamanya zaman hari ini, zaman orang tak apa nak pergi masjid. Kadang-kadang kita kuliah, Masya Allah, ustaznya hebat, anak murid ada 10 orang. Ustaz pun ceramah juga, pasal dia tahu dalam majlis itu penuh dengan malaikat. Cuma saya nak tanya tuan-tuan di sini, ulang kaji sikit, siapa dia tahu bilangan malaikat ramai mana? Kalau tahu saya bagi hadiah. Siapa tahu bilangan malaikat? Boleh jawab. Jawab dianya, saya tolong jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, kalau di Kaabah ni ada, di bumi ada Kaabah, di langit ada Baitul Ma'mur. Apa nama? Baitul Ma'mur. Di bawah Baitullah. Baitul Ma'mur ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di tawaf malaikat 70,000 malaikat setiap hari tawaf Baitul Ma'mur. Kereta ni blok kereta orang lain, kereta Mercedes. Tak tolong alih. Minta maaf. Ini siara selingan ni. MT555 menyekat jalan orang, jadi terpaksa kena minta tolong alih kereta. MT555. Baik, sambung balik cerita kita tentang malaikat. Malaikat di Baitul Ma'mur 70,000 malaikat setiap hari tawaf. Yang tawaf hari ini tak akan tawaf sampai bila-bila. Kota dia sekali je seumur hidup. Jadi tuan-tuan cari orang dunia ni berapa? Lepas tu kali dengan 70,000 sehari, bolehlah jawab berapa bilangan malaikat. Ramai malaikat. Cuma yang kita bimbang hari ini, kita boleh berkawan dengan malaikat di masjid, tetapi kita tidak berkawan dengan malaikat di mana? Di rumah. Ini bimbang. Dalam majlis ilmu, di Baitullah, di rumah Allah Ta'ala ni kita berkawan dengan malaikat, tapi malaikat ikut balik dengan kita, malaikat rahmat balik sampai rumah kita tak boleh masuk rumah. Dia kata aku boleh berkawan dengan tengah jalan je, masuk rumah tak boleh, sebab mungkin rumah kita mempunyai perkara-perkara yang tidak disukai oleh para malaikat. Ini sangat bahaya. Kena semak nanti. Berapa perkara malaikat tak masuk, kita cek. Yang terakhir, kelebihan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah Taala sebut nama orang yang duduk dalam majlis ilmu ini kepada golongan yang berada di sisi Allah. Allah Taala sebut pada malaikat nama seorang-seorang yang ada pada hari ini, iaitulah orang dalam majlis. Jadi siapa dia harap nama dia disebut oleh Allah Azza wa Jalla banyak kali, maka sentiasalah berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita akan duduk dalam perhatian Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, itu mukaddimah saya. Mudah-mudahan kita akan terasa masa yang diperuntukkan 1 jam ataupun lebih, amalan-amalan lain yang tak ada kuliah pun duduk dalam majlis ini tak terasa sakit pinggang. Kalau tidak, lama lah. Kalau duduk buah kat tangga masjid tak apa sampai ke tengah malam. Duduk dalam masjid mana masalah. Jadi kita sedar bahawa dalam majlis ilmu ini apa yang kita dapat? 4 perkara dan banyak lagi kelebihan yang lain. Hadis itu disusun oleh Imam An-Nawawi dalam hadis yang ke-36 dalam kitab hadis 40. Tuan-tuan boleh rujuk nanti insya-Allah. Tajuk yang kita bincang malam ini ialah pengertian hidup seorang muslim. Bila kita kata kita ni seorang muslim, seorang mukmin, apakah arti hidup bagi seorang mukmin? Hidup kita ni macam orang lain juga, macam orang bukan Islam juga, macam benda-benda yang lain lah. Kita mempunyai cara hidup yang tersendiri di bawah garisan ataupun panduan daripada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah bila kita sebut tentang panduan hidup, maka tajuk
yang berkaitan dengan dia, iaitulah indahnya hidup bersama dengan syariat Islam. Hari ini kalau kita tidak terangkan kepada masyarakat tentang Islam, kita tidak jelaskan, tidak nyata kepada masyarakat Islam itu indah, Islam itu cantik. Tuan-tuan semua tahu Islam itu cantik. Cuma kadang-kadang di mana kita nak tunjuk kecantikan kita? Di mana kita nak tunjuk keindahan kita? Jawabnya dalam segala perkara kehidupan ini tidak ada yang tidak indah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi anugerah yang besar. Innad dina indallahi al-Islam. Tuhan kata agama yang diterima di sisi Allah Taala Islam saja. Yang lain-lain tak ada. Jangan ada orang bercakap hari ni agama ni sama belaka. Agama lain pun suruh buat baik juga, agama Islam suruh buat baik juga. Jadi apa kita nak kelahi? Lah, kita tak kelahi, tapi kita tidak menerima agama lain sebagai ad-din, sebagai cara hidup, sebagai gaya yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai seorang muslim, bagaimanakah kita nak hidup sebagai seorang muslim? Inilah yang saya nak sebut tentang perbincangan yang ringkas ini. Tuan-tuan, pada malam yang mulia ini insya-Allah kita cuba cari panduan ataupun garis panduan yang boleh kita buat sebagai seorang muslim yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Tentang keindahan Islam ini, tuan-tuan boleh tengok dalam sebuah buku yang saya usahakan, nama dia Keindahan Islam. Nama kita itu Keindahan Islam. Yang kita kemukakan dalam kitab ini perkara-perkara secara ringkasnya, rahsia dan hikmah, apa itu ibadat, apa itu muamalat, dan kenapa Islam larang perkara ini dan kenapa disuruh buat benda-benda ni. Bila sebut tentang Islam, maka sumber perundangan dalam Islam ini yang besar sekali, yang utama sekali, Al-Quranul Karim. Ia ni tak ada siapa pertikaikan. Sumber al-masdarul raisi lihadzal din huwal Quran. Yang kedua iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hari ini tuan-tuan tengok sudah timbul sebahagian daripada anak orang Islam yang mempertikaikan sunnah, ataupun dalam istilah bahasa Melayunya dia panggil kumpulan anti hadis. Ada ke tak ada? Wujud. Ini bukan baru. Jangan duduk susah hati. Dia kata sekarang ni timbul. Bukan timbul, memang lama dah kumpulan anti hadis ni telah wujud di zaman dahulu. Cuma sambung menyambung, bertali arus ni, ada kalanya dia timbul, ada kalanya tenggelam, ada kalanya bangkit. Begitulah keadaan. Kalau ada orang yang pertikaikan hadis, maka ini terkeluar daripada landasan yang benar, siratal mustaqim. Bagi kitanya Al-Quranul Karim, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggal kepada kamu dua asas, iaitulah Quran dan sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama mengatakan yang ketiga sumber perundangan itu iaitulah al-ijma'. Sepakat para ulama menetapkan satu-satu hukum berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti dengan satu lagi dia panggil qiyas kepada perkara-perkara yang telah lepas. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, bila sebut tentang kehidupan, kita sebagai seorang muslim, di mana kita, bagaimana cara kita nak hidup? Jawab dia, yang pertama sekali kita kena kembali kepada iman dan Islam. Iman, Islam. Kalau kita belajar dalam kitab akidah, kalau kata iman dan Islam, dia berbeza. Iman lain, Islam lain. Tapi kalau dia seorang, iman, saya beriman, saya Islam, maka dia satu je makna dia. Awak Islam? Ya. Tak payah kata saya Muslim, mukmin. Dia adalah perbezaan dia. Tapi pada asasnya, bila dia berpisah, bersama, bila dia bersama, berpisah. Itu dalam istilah kitab. Kalau bersama, berpisah. Kalau berpisah, sama. Jelas kan tidak cara dia? Artinya, bila sebut tentang iman, iman duduk di mana? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam Al-Baqarah, tuan-tuan tanda ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ila akhir. Ini di antara ayat yang menyebut tentang iman.
Bukanlah orang yang beriman itu laisal bir, kebajikan itu man amana billah, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Dan lain lagi ayat yang menyebut tentang dalam surah Amanar Rasul yang kita baca, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun, coba kata amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ila akhir. Jadi ayat-ayat ini menyebut kepada kita rukun-rukun iman yang wajib kita kena percaya. Bila kata kamu beriman kepada perkara ini, dia panggil iman itu duduk di mana? Iman itu iaitulah duduk dalam hati. Iman duduk dalam hati. Bila kita nak tayang iman ni nak suruh jadi duduk kat luar, maka dia duduk di satu lagi kategori, dia panggil Islam. Iman tersembunyi dalam hati. Bila kata aku beriman, bagaimana kamu beriman? Percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita bawa di benar. Kita percaya adanya para malaikat. Semua yang kita percaya ini duduk dari mana? Duduk dalam hati kita. Karena itulah dia panggil iman ataupun tauhid, ataupun dia panggil ilmu akidah. Ilmu apa lagi kita belajar? Akidah lagi, tauhid lagi, usuluddin. Itu menunjukkan perkara-perkara yang menjadi usul pegangan dalam hati kita. Kemudian bila mari waktu zahir, maka waktu zahir itu duduk di mana? Duduk di rukun Islam. Bila kata rukun Islam duduk di mana? Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita supaya mengucap 2 kalimah syahadah. Ucap, kenapa kita kata mengucap? Artinya tak boleh. Boleh kita kata aku mengucap dalam hati, tak mengucap dalam hati. Tasdik dalam hati. Mengucap tu mesti kena kata dengan lidah. Mesti kena kata dengan lidah. Kalau siapa tak kata dengan lidah, tak jadi. Contohnya orang mari nak masuk Islam, semangat betul-betul ni. Bila kita suruh dia mengucap, dia senyap, tafakur. Dia kata buat apa tu? Mengucap. Kat mana? Dalam hati. Lah, selagi aku tak dengar kamu kata dengan lidah, kamu belum lagi Islam. Islam amalan-amal yang zahir. Dengan selepas daripada kita mengucap, dia datang rukun yang kedua, solat. Kenapa Allah SWT letak solat ini rukun yang kedua? Kalau kita tanyalah, kalau tak tanya pun tak ada masalah, memang rukun yang besar lepas syahadah yang kedua. Cuma dari segi hikmah, dari segi nak menggali, nak mengorek kenapa Islam itu, solat itu rukun yang kedua, sebab dialah yang berulang setiap hari. Bermula daripada terbit fajar sampai pada matahari tengah langit, sampai kepada bayang seorang itu sudah jadi sama dengan dia, sampai matahari jatuh, matahari betul-betul hilang. Pergerakan satu hari ada solat. Jadi kalau kita kata rukun Islam yang kedua haji, habis orang ni lepas mengucap, bila kita nak tunggu dia confirm Islam? Bila? Sudah mengucap, pergi tabur haji. Tabur haji kata awak baru daftar 2014, kamu boleh pergi haji pada 2068. Ini cerita betul ni. Siapa daftar tahun ni, dia boleh pergi haji tahun 2060 lebih. Pakcik-pakcik yang keluar daripada pejabat tabur haji tengok tahun berapa boleh pergi haji. Dia kata tahun 60 pakcik. Dia kata 4 kali kena duit arwah pun tak lepas lagi. Berapa puluh tahun lagi. Lama. Maka Allah SWT yang maha hikmah, yang sangat bijaksana, dia letak rukun yang kedua salat, sebab salat ini berulang setiap hari. Tuan-tuan perhati, ibadat-ibadat yang lain ikut bulan. Salat ikut matahari. Sebab apa matahari? Dia bersifat harian. Yang lain bulan. Itu lain. Bila kata ikut bulan, bulanan. Bila ikut matahari, matahari naik turun, naik turun. Hari-hari naik. Kalau tak naik tu, habislah lah kita. Ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, jadi kiamat. Baik. Jadi ini rukun Islam, ini rukun yang menunjukkan kepada kita amalan yang zahir. Siapa dia tak buat, maka orang ini duduk dalam lembah yang sangat bahaya, sebab kita tidak tahu dia Islam ke tidak.
Dia beriman ke tidak? Oh, dia kata saya beriman. Mana bukti? Kita sekarang ni semua benda minta bukti. Apa bukti yang awak sayang? Kalau kita pergi cakap dengan isteri, saya sayang dengan awak, dia duduk tunggu tengok. Hari-hari cakap sayang, hadiah tak dia bagi. Hari sekali isteri pun dia kata, boleh cakap. Serabut aku dengar. Sayang, bagi. Hari ni bagi hadiah, besok bagi. Baru ada tanda. Kita kata aku beriman. Orang azan tak dengar. Beriman apa dia benda ni? Beriman, tapi mari Ramadan dia duduk makan tengah hari. Beriman, bila mari waktu orang suruh tutup aurat, orang perempuan tak tutup aurat. Beriman macam mana? Jadi ini dua komponen yang besar. Maka asas kepada perjalanan kita, iman, kepercayaan kita dalam hati. Yang kedua, amal dengan anggota melalui rukun-rukun Islam dan lain-lain rukun. Dan yang paling tinggi darjatnya dia panggil al-ihsan, iaitulah darjat yang paling tinggi kepercayaan kita ni sentiasa duduk di bawah pemerhatian, di bawah kawalan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dapat darjat ihsan ini, banyak selesai masalah. Polis tak payah ada dia. Penjara-penjara boleh tutup. Sebab orang tak akan buat benda, sebab dia tahu Allah SWT mengawasi dia. Cuma bagaimana kita nak tanam? Bagaimana kita nak ambil perasaan? Bagaimana kita nak suruh masuk dalam hati kita perasaan takut pada Allah Azza wa Jalla, perasaan gerun nak melakukan maksiat? Maka ini pengajian-pengajian kita, pengajian tentang akidah, tentang mengenali Allah Azza wa Jalla perlu dipertingkatkan dan dipelbagaikan pendekatan supaya kita dapat menghayati perkara ini. Karena itu dia panggil ilmu iman ini, ilmu akidah ini seperti akar. Pokok boleh hidup tanpa akar? Tak boleh hidup. Kemudian ibadat yang asas itu disebut batang. Diikuti dengan ibadat-ibadat yang sunat seperti dahan, ranting dan akhlak yang mulia, itulah yang mencantikkan, mengindahkan kedudukan seorang muslim dengan Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, Nabi SAW telah ditanya oleh sahabat, dia kata, ya Rasulullah, kenapa kami dengar banyak sangat Rasulullah baca doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kami dengar Rasulullah banyak baca doa ni? Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Nabi kata, sebab hati manusia ini duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla yang sentiasa membolak-balik. Hari ini nak buat, esok tak nak. Hari ini semangat, esok tak semangat. Dalam istilah kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid ini, dia panggil al-imanu yazidu wa yanqus. Iman yang kita ada ini yazid, bertambah, yanqus, kurang. Bila dia bertambah? Bila kita buat ibadat, kita tafakur, kita tadabbur ayat-ayat Allah, duduk di tepi laut, merenung ke laut yang dalam, tengok bagaimana kuasa Allah Azza wa Jalla. Mungkin dulu kita tengok laut ni biasa je, tapi dengan sebab kehilangan 370, kita dengar satu istilah baru pula, dia panggil laut yang paling ganas dalam dunia. Dulu kita ingat hayawan yang ganasnya, rupanya laut pun ada juga yang ganas. Laut mana? Lautan Hindi. Jadi ini semua nak meningkat naik darjat kita, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana nak naik? Jawabnya kita kena letak bahawa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Bagaimana kita nak suruh nampak kekuasaan itu? Tak lain dan tak bukan, mesti kita kena tengok kekuasaan ini yang berada di makhluk yang ada ni. Ada soalan? Bawa pula. Boleh. Jauh. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, ini hadis yang menyebut tentang ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, jadikan doa. Sebab apa? Orang mukmin dia akan berjalan seperti dua sayap, di antara khauf dengan raja. Khauf dengan raja. Kita berjalan dalam keadaan kita takut pada Allah, dan raja kita mengharapkan Allah terima amal kebajikan kita. Kalau kita takut selalu, tak ada harap, boleh jadi kita mati begitu ya. Nampak murungnya, tak ceria. Sebab apa? Takut.
Tapi kalau kita takut, bermakna kita takut ini yang sebenar menghalang kita daripada melakukan maksiat, kemungkaran pada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil takut yang sebenar. Kemudian di antara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan salullahal afwa wal afiyah. Mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala al-afwa wal afiyah. Minta kemaafan. Macam doa kita dalam salatul tarawih. Allahumma inni as'aluka, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Kan? Ingat doa. Ya, kata bulan Ramadan dia baca doa ni ustaz, lain masa la. Hari-hari kena baca inni as'alukal afwa wal afiyah. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala al-afwa, kemaafan. Wal afiyah, kesejahteraan. Minta dengan Allah kemaafan dan kesejahteraan. Dalam hadis yang lain, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarlah kepada saya doa yang saya nak minta dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa dia Abbas ni tuan-tuan? Pak saudara Nabi. Bapa saudara minta dengan anak saudara dia supaya Nabi kita ajar kepadanya doa, dia nak berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kata apa? Salullahal afiyah. Pak cik meminta dengan Allah Ta'ala al-afiyah, minta kesejahteraan, minta sejahtera. Berlalu beberapa hari, Abbas datang lagi, ya Rasulullah, alimni, ajar kepada saya doa, saya nak berdoa minta dengan Allah. Nabi kata apa? Wahai Abbas, wahai bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salullahal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Nabi kita masih lagi memberi doa yang sama kepada Abbas, sebab dia kata macam Abbas macam tak puas hatilah, tak ada ke doa lain. Sebab al-afiyah, kesejahteraan yang Allah Ta'ala beri ini, sejahtera dalam apa tuan-tuan? Kita nak sejahtera dalam semua perkara. Sejahtera tu badan kita daripada penyakit yang pelik-pelik, daripada penyakit yang berat. Sejahtera akidah kita daripada diresapi oleh fahaman-fahaman yang tak betul, yang karut, yang macam-macam lagi masuk atas dunia hari ini. Sejahtera anak-anak kita daripada terjebak dengan gejala-gejala yang itu semua sejahtera. Jadi sepatutnya kita jadikan doa yang besar ini, iaitulah doa salullahal afiyah, mintalah dengan Allah SWT al-afiyah. Saya bila sebut cerita al-afiyah ni teringat satu kes seorang syekh yang tak nampak mata, buta. Syekh ni buta tapi alim. Orang panggil dia pergi majlis khatam Quran, pelajar-pelajar tahfiz Al-Quran. Dia mari. Dalam ceramah dia, ucap utama sebagai tok syekh besar, banyaklah nasihat dia tentang Quran, tentang apa. Dia kata, tuan-tuan, saya ni tak nampak mata. Dalam hidup aku ini 2 kali saya bercita-cita nak tengok, nak tengok dengan mata. Tengok. Ini dia panggil nikmat al-afiyah. Syekh ni kata 2 kali je aku teringat nak suruh Allah Ta'ala bagi kepada mata aku ni nampak. Yang pertama, sewaktu aku baca ayat surah Al-Ata ka hadisul ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak tengok kepada unta bagaimana Tuhan jadikan? Dia kata aku bercita-cita mata aku nampak, untuk aku nak tengok unta, nak tadabbur, nak perhati, nak mengambil iktibar. Kenapa Tuhan suruh tengok unta? Dalam banyak-banyak hayawan, dalam banyak-banyak makhluk Allah SWT, Tuhan pilih unta nak suruh kita tengok. Tuan-tuan tengok dah unta? Tengok dah. Kalau pergi Mekah tu, cara nak pergi minum susu unta. Hari ni bukan zakat susu dia minum, air kecil minum lagi. Macam-macam cerita. Ikut orang bawa je kita ni. Tak, gaib kata bapak minum air kecil unta, minumlah kita pun. Yang kita nak bukan begitu, naknya tadabbur, i'tibar daripada pengajaran. Yang kedua, Syekh kata, aku bercita-cita kalau aku mata aku nampak,
Aku nak tengok wujuhun nayyirah, muka-muka yang bercahaya, yang menjadi penghafal Al-Quran yang ada dalam dewan ini pada hari ini. Habis satu dewan orang menangis kerana Syekh tu menyebut kepada kita betapa al-afiyah, kesejahteraan anggota kita ni sangat besar nikmatnya, sangat besar nilainya kalau kita gunakan dia untuk perkara-perkara yang sepatutnya. Hari ni kita yang celik mata. Apa benda yang kita guna mata kita ni? Berapa muka surat Quran satu hari kita baca? Kalau tanya hak ni sensitif lalu ustaz. Tanyalah hak lain dulu kan. Berapa banyak kita pergi tengok bukit bukau, tengok haiwan yang beri tadabbur kepada kita. Berapa banyak kita lalu bila tengok tempat-tempat mungkar dan maksiat, sambil-sambil nak pergi masjid tengok ternampak benda tu, yang hati kita terbakar, merintis, berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau balakan kami ini dengan sebab ma fa'ala sufha'u minna, dengan sebab perbuatan yang dibuat oleh orang-orang yang tak cerdik di kalangan kami. Ada rintihan, ada bantahan dalam hati. Jadi itulah dia panggil al-afiyah. Kita tidak tahu nikmat satu perkara kecuali apabila nikmat itu hilang. Nabi ajar kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma inni, cuba ikut tuan-tuan, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kepada aku kesehatan, kesejahteraan, kebaikan, afiah di dunia dan di akhirat. Ini nikmat yang besar. Selain daripada nikmat yang paling besar dalam dunia yang kita dapat, iaitulah nikmatul iman wal Islam, nikmat kita menjadi orang beriman dan kita menjadi orang Islam. Siapa dia kata bukan nikmat jadi orang Islam? La. Karena itulah ulama menyusun nikmat. Dia kata nikmat yang besar wujudnya kita ke alam dunia ini. Kalau kita tak ada, memang tak tahu apa dah ni. Itu besar nikmat. Tetapi yang paling besar daripada itu, Allah Ta'ala pilih kita termasuk di kalangan orang Islam. Bagaimana kalau kita ni tidak dipilih di kalangan orang Islam? Duduk di mana kita? Nas'alullah as-salamah. Kita minta Allah Ta'ala selamat dunia dan akhirat. Janganlah kita duduk di tempat yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Mari zaman kita hari ini pula, di zaman, di saat orang-orang buat tak kenal masjid, tak kenal balai sah, tak kenal surau ni, kita pula dipilih oleh Allah Azza wa Jalla termasuk di kalangan orang yang memakmurkan rumah Allah. Allah gambarkan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Tuhan kata yang memakmurkan rumah-rumah Allah Ta'ala ini siapa? Orang yang beriman pada Allah. Tuan-tuan, pemakmur rumah Allah, sama ada di masjid kita di sini, atau di masjid kampung kita, ataupun di balasah, di mana-mana di ceruk kampung kita, kita makmur, kitalah menjadi orang yang makmurkan. Kita nak mengharap pada siapa? Jangan duk suka sangat main dalam Facebook ni. Budak-budak sekarang ni dia suka forward tulis. Dia kata orang Yahudi takut kalau orang Islam ni solat subuh seperti solat Jumaat. Kau tuan-tuan tak baca lagi? Baca. Mudah-mudahan ni baca belakang dah tak? Semua pakat duk share belakang. Tiba-tiba lepas pada share, besok lagi juga dia main subuh. Kau pergi. Dia tahu share gitu ya, tapi pergi tak. Ini dipanggil al-afiyah fid dunya wal akhirah. Itu yang pertama dalam kehidupan yang ada di depan kita ini para jemaah. Yang pertama sekali iaitulah nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita Islam, Allah Ta'ala beri kepada iman, Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Kemudian yang kedua, nikmat yang ada pada kita yang kita kena ulang kaji, yang kita kena syukur, iaitulah nikmat berkeluarga. Ada suami, ada isteri. Selama kita bersuami isteri, berapa kali kita berfikir, berapa kali kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang kehidupan berkeluarga? Malam ni saya nak bawa, nak mengembara bersama dengan tuan-tuan kepada surah Ar-Rum ayat 21. Tanda di kertas masing-masing. Surah Ar-Rum ayat 21 dan sampai 24. Tuan-tuan balik malam ni sebelum tidur, tolong ambil mushaf, ambil Quran yang ada terjemahan, baca tengok. Mengapa Allah Ta'ala bangkit tentang hubungan suami isteri? Tuhan kata, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tengok ayat ni menarik.
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Terjemahan dia, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah nak ungkit pada kita suami dan isteri. Tuhan kata di antara ayat kekuasaan Allah Azza wa Jalla, apa dia? Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri kamu daripada jenis kamu. Isteri daripada kita, sama-sama manusia. Hari ni orang duk tanya, boleh tak kahwin dengan jin? Saya kata saya tak pernah lagi pergi majlis kenduri jin, jadi saya tak boleh nak jawab. Macam-macam soalan hari ni. Kalau keluar cerita jin dalam TV, paling top sekali orang minat tengok. Cerita jin ni. Jangan duk carilah cerita jin. Bagi tak nampak dia cari apa kerja. Allah Taala sebut isteri kamu tu daripada jenis kamu, mana daripada jenis manusia. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang kepada dia. Tuhan tak kata litaskunu ma'ha. Tengok dalam ayat. Ayat ni saya nak tuan tadabbur. Tuhan tak kata litaskunu ma'ha supaya kamu tinggal bersama dengan dia. Kalau tinggal bersama, tak apa, duduk satu rumah, tak payah bercakap, tak payah makan sekali, tak payah tidur sama, tak ada masalah. Ini kes ini berlaku bertahun-tahun kadang-kadang orang yang kelahi dengan suami. Lah, Tuhan kata litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang kepadanya. Maknanya bila kita duduk jauh, teringat nak balik. Bila berpisah, berasa nak ingat. Itu dipanggil ayat Allah Taala. Anak orang yang kita tak kenal mata hidung. Kadang-kadang bukan Melayu pula, mari daripada negara mana tahu. Jumpa-jumpa berkahwin, kasih sayang dia, subhanallah, macam orang dah berkawan beratus tahun dulu. Kan? Terpisah, tinggal mak tak apa, tapi tinggal suami jangan main. Pasal itulah saya rasa, saya tak tahulah muslimat di Melaka ni pandai ke tak berpantun. Nah, setengah orang tu dia pantun, sayangkan anak, apa dia? Tangan-tangan. Oh, sama juga sini pun. Sayangkan isteri. Betul ke tu? Saya ceramah kat muslimat, dia jawab, sayangkan isteri, tinggalkan. Kata betul ke awak ni? Dia kata tak betul ustaz. Habis kenapa awak baca juga? Dia kata ikut orang. Ini bahaya ni. Kita ikut orang, tidak ikut apa yang kita nak. Mana suruh tinggalkan? Sayangkan, bagilah hadiah ke apa benda, baru betul. Ini ayat yang kedua Allah Taala sebut, kita tadabbur. Saya ringkas jelah perbincangan tentang ayat ini kerana kita banyak lagi tajuk-tajuk yang kita nak beri. Allah SWT beri kepada kita tanggungjawab yang besar muslimi dan muslimat, iaitulah di antara lagi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu, supaya kamu tenang balik pada rumah kamu, dan Allah jadikan di antara suami isteri mawaddah wa rahmah. Mawaddah ni apa? Cinta, kasih sayang. Waktu kita sama muda, waktu kita sama hebat, banyaklah cintanya. Dah panggil pun tak panggil nama, duk yang begitu je ada. Oh iya, kadang-kadang letih kita memanggil. Tapi kalau dah tua, cucu mari tanya kenapa nenek menangis, dia kata mana menangis aku senyum. Bertukar dah menangis dengan senyum. Ketika itu tak adalah cinta-cinta, dia ada rahmah, ada kasihan belas. Allahu Akbar. Tajuk ni kita sambung lain kali. Yang saya nak di sini iaitulah tentang bagaimana kehidupan kita dalam keluarga. Hari ini para jemaah, saya jumpa dengan anak-anak kita yang terjebak dengan gejala-gejala sosial. Kita berdoalah pada Allah Azza wa Jalla bi asma'il husna, dengan namanya indah, dengan sifat yang mulia, supaya jauhkan kita dan keluarga kita daripada terjebak dengan gejala-gejala yang tidak baik. Mereka kata apa? Dia kata sebelum kita ni, ustaz-ustaz ni nak menyalahkan kami yang terjebak dengan gejala ni, kita kena tengok dulu kenapa mereka jadi sedemikian. Kenapa mereka jadi sedemikian? Bila anak-anak ni bantah, saya teringat kepada satu kes berlaku di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Umar, ada seorang bapa pergi dakwa kepada Sayyidina Umar, anak dia derhaka kepada dia. Anak dia derhaka kepada ayah. Umar kata, macam mana kamu mari dakwa, tak bawa orang yang didakwa? Tak adil. Kerana itulah saya peringatkan kepada para jemaah sekalian, isu Sayyidina Umar ini perlu berhati-hati. Kadang-kadang penceramah kita ni semangat, tengok tuan-tuan, Umar berlaku adil.
dia tuduh anak dia Abu Syamah tanpa mahkamah, bunuh anak dia sendiri. Ataupun Umar ni orang yang sangat ganas, boleh bunuh semua cerita-cerita Sayyidina Umar bunuh anak waktu kecil, Sayyidina Umar minum arak dalam tengkorak, itu cerita yang dibuat oleh qusas, dibuat oleh penglipu lara saja, tidak ada riwayat yang menyebut sedemikian. Baik, Umar seorang yang hebat, adil. Umar kata, "Wak mari anak." Bila mari anak dia sebelah, ayah dia kata, "Ni khalifah, anak yang derhaka kepada saya." Anak dia kata, "Khalifah, sebelum jatuh hukum saya nak bercakap, boleh?" Umar kata, "Bercakap, hak kamu membela diri. Saya minta dengan Tuan Khalifah cerita kepada saya apakah hak anak terhadap bapa." Kita hari ni kita doa ya, kita kata awak kena taat pada aku sebab aku bapa, aku ibu, kan? Kita terlupa anak ni ada hak kat atas bapa. Sayyidina Umar kata yang pertama sekali dia kena pilih ibu yang baik untuk jadikan isteri, barulah anak tu keluar baik. Yang kedua, bila keluar anak ni, letak nama anak yang baik, letak nama anak nama-nama yang baik, jangan letak nama tak terpasar. Yang ketiga, dia kata kena ajar, kena didik anak ni baca Quran. Ada lagi beberapa perkara yang panjang cerita. Anak dia kata apa, ya Khalifah, bapa saya, mak saya ni tak tahu ambil hamba siapa dia jumpa kat mana-mana, jumpa kat pasar malam kau jumpa mana, pakai jadi gitu. Satu. Yang kedua, bila saya lahir, dia letak nama saya ni Ju'lan. Ju'lan ni orang kata harta, barang pertaruhan. Yang ketiga, semenjak saya ingat sampai hari ni tak pernah dia ajar saya Quran. Umar kata apa tuan-tuan? Dia kata, mu derhaka kepada anak kamu sebelum dia derhaka kepada kamu. Memang para jemaah sekalian, kita dalam isu kekeluargaan, sehingga ada seorang sahabat saya, bila mati isteri dia, dia menangis. Dia menangis depan saya pun sebab juga tengok orang menangis ni, tak boleh. Dia kata apa, "Ustaz, saya terlalu mengejar dunia, kerja overseas, meeting sana sini, balik tengah malam, anak mari dekat nak bersalam pun kena tolak ke tepi, kadang-kadang jekah aja dengan anak, tak ada kasih sayang langsung, saya tak sempat nak bagi kasih sayang. Saya serah kepada isteri saja, kasih dengan anak." Sampailah bila saat isteri dia kena kanser, nak mati, dia berbisik dengan isteri di saat nak mati. Isteri kata apa, "Saya akan pergi sekarang, wasiat saya kepada abang, hiduplah dengan anak-anak." Menangis dia. Dia kata, "Allah Ta'ala bayar harga kealpaan saya terhadap tanggungjawab keluarga ini dengan matinya isteri." Subhanallah. Hari ini anak-anak dia barulah dia berkasih sayang, bermesra dengan anak-anak. Kita kena ingat, jangan sampai Allah SWT tarik nikmat, jangan sampai Allah Ta'ala tarik al-afiyah. Anak menderhaka, anak lari daripada rumah, anak duduk di rumah harapan, anak duduk di pusat serenti. Ketika itu baru kita nak sedar tanggungjawab kita di hadapan Allah. La, tidak ada gunanya penyesalan pada ketika itu. Maka sekarang kamu yang duduk di hadapan anak-anak, yang duduk di hadapan, bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, bahawa kita kena bagi masa anak kita, isteri masa untuk suami, isteri masa untuk anak-anak, dan semua kena ada tanggungjawab. Hari ni kita tengok ayah-ayah pergi masjid, subhanallah, rajin, tapi yang bawa anak ke masjid berapa orang? Dia tu tak boleh bawa budak, ustaz, kacau. Apa yang kacaunya? Kalau kita didik mereka duduk bersama kita di masjid, mereka mesra dengan masjid. Waktu ayah sibuk pun anak boleh mari masjid. Tapi kalau dibiarkan anak pergi masjid, jadilah seperti sebahagian masjid. Ada sebuah masjid yang hebat, saya tak namakan masjid, dipanggil saya ceramah. Tengah ceramah, bising, Masya Allah, Tabarakallah, Abu Adil Hudud kata Arab, bising. Sampai pengurusi masjid keluar daripada majlis, pergi tangkap budak yang sedang bekerja-kerja dalam masjid. Bila tanya, dia kata, "Mu anak siapa?" "Anak fulan." "Mana ayah kamu?" Dia kata, "Ayah tak pernah pergi masjid, saya pandai-pandai yang datang masjid." Subhanallah, ayah dia tak pergi masjid, dia hantar wakil anak dia suruh buat bising. Saya kata 2 kali jenayah dia buat. Satu, dia tak pergi. Yang kedua, dia lepas anak dia pergi bergurau ketika orang duduk solat, ketika orang duduk ceramah. Sebab kita tidak ajar
Kita tidak didik mereka bahawa masjid ni ada peraturan, masjid ada rumahnya, masjid dan sebagainya. Itu dari sudut solat anak-anak kita. Kemudian hari ini di antara isu yang tak selesai, bagi saya isu ni belum selesai lagi, ialah isu tentang aurat. Isu tentang aurat. Aurat yang kita tengok hari ini, kalaulah perempuan, anak-anak kita, isteri, anak-anak perempuan tutup aurat dengan sempurna, maka sempurnalah dalam kehidupan dia. Sebab apa? Kita lihat hari ini isu aurat, isu yang tak selesai. Banyak anak-anak kita ni tak patuh syariah ataupun tidak mendapat panduan yang benar tentang aurat mereka. Tengok gambar-gambar yang ditunjuk, ada orang yang pakai terlalu ketat, ada orang yang pakai baju cari, ada yang tak cukup saiz, macam-macam hari ini. Para jemaah sekalian, saya nak kata apa? Yang saya berani kata ni, sebab yang duduk di masjid ni alhamdulillah semuanya sudah menutup aurat. Anak kadang-kadang buat kursus haji, yang mari itu Masya Allah dengan jambunya, dengan lengkap dia punya berhias, tabaruj. Sabarlah kita, takkan kita nak marah situ, nak tunggu sampai dia pergi Mekah, dia tutup baik-baik, barulah kita makan situ. Allahu Akbar. Perjuangan nak menutup aurat hari ini satu perjuangan yang besar. Maka ciri-ciri usrah ataupun keluarga bahagia yang kita nak, iaitulah suami isteri yang ceria. Jangan kita ni dalam rumah sendiri menjadi seperti orang kata orang macam malaikat Malik Zabaniyah, masuk dalam rumah, anak bila dengar kereta ayah balik tu senyap belaka. Yang duduk main-main pun masuk bawah katil duduk, sebab terlalu takut pada bapak. Dak, kita nak kita balik disambut, kita balik ditunggu oleh isteri dan anak-anak. Biarlah kita menjadi harga yang keluarga bahagia. Yang kedua, anak-anak yang taat pada ibu bapa. Yang ketiga, persekitaran yang harmoni, persekitaran yang baik. Ini juga menunjukkan kepada tanggungjawab kita sekalian. Dan suami kepada isteri khasnya, Nabi SAW larang. Nabi kata, la yafruku mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin, suami itu membenci seorang isteri. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia benci satu perangai, banyak lagi perangai yang baik. Ini tidak diungkit lalu, ni gini macam-macam benda. Sedangkan isterinya salah satu kes saja. Sama juga isteri dengan suami, hati-hati. Nabi SAW sebut dalam hadis, ketika Nabi pergi melawat tengok neraka, Nabi kata ramai orang perempuan dalam neraka. Tapi saya bagi ingat hadis ni, suami jangan guna hadis ni ketika kelahi dengan isteri. Setengah orang ni dok, suka jawab mulut. Patutlah Nabi kata orang perempuan ramai dalam neraka. Lah, ini salah guna ayat. Nabi kata, aku tengok ramai perempuan masuk dalam neraka, yakfurna, sebab mereka itu kufur. Sahabat-sahabat tanya, yakfurna billah? Dia telah bukan kafir dengan Allah, yakfurnal ashir, iaitulah sebab mereka suka ingkar nikmat yang diberi oleh suami. 20 tahun bersama, dia punya rantai gelang itu penuh dah lengan. Sekali dia minta suami tak bagi, dia kata sejak aku kahwin denganmu ni tak ada dapat apa-apa. La ilaha illallah. Yang berjalan bongkok dah berat dia punya rantai kat tekuk, tak ada apa-apa lagi. Ini salah. Tapi saya suka berlaku adil pada muslimah. Kalau kita kata orang perempuan ramai dalam neraka sebab ini, kita kena lihat juga orang perempuan ramai dalam syurga lebih daripada laki-laki. Mana bukti? Mana bukti perempuan lebih ramai daripada laki-laki dalam syurga? Jawabnya, bila masuk dalam syurga, insya-Allah kita doa Allah Taala kumpulkan kita semua dalam syurga nanti, insya-Allah Taala. Seorang laki-laki bukan isteri seorang, ramai isteri dia. Isu poligami tak timbul lagi dalam syurga. Jangan duduk bimbanglah. Ada setengah orang tu dia kata saya biarlah tak masuk syurga apa tak apa, jangan poligami lah. Jangan duduk kacau macam tu. Supaya ada seorang tu dia ni minat nak jadi ketua. Dia minat jadi ketua. Orang tanya dia, "Tuan," wartawan interview dia, "Kalau masuk dalam syurga jadi orang bawah, masuk dalam neraka jadi ketua, nak masuk ke mana?" Dia kata neraka pun tak apa, yang penting dia jadi ketua. La ilaha illallah. Jangan. Ini cerita karut berlaku ni dah. Sama juga orang perempuan kata, "Saya tak apa masuk neraka pun, jangan poligami dalam syurga." Lah, jangan duk fikir ini cerita karut, mana ada, tak ada poligami dalam tu. Waktunya orang dalam syurga tak ada lagi perasaan iri hati, perasaan dendam, perasaan tak adil. Lah, sudah tidak ada lagi. Semua sifat-sifat ada atas dunia ini, semua sikap yang ada
maka kita sama-samalah bersikap maaf. Kalau ada salah dengan silap, mana ada manusia yang tak bersalah di dunia ni? Mana ada manusia yang tak bersalah? Kalau kata di seorang ulama tabi'in yang hebat, dia kata, aku tahu kalau ada masalah dalam rumah aku tahu. Orang yang hati cerah diibaratkan seperti cermin yang bersih. Cermin yang bersih, kalau ada sikit debu ke, nampak tak nampak kita? Nampak. Tapi kalau cermin dah berkarat, ada apa pun tak nampak. Tengok. Ulama ni punya hati yang bersih. Dia kata, kalaulah isteri aku buat masalah di rumah, ataupun anak-anak aku buat masalah, maka aku boleh cek, boleh semak ada masalah di antara aku dengan Allah Azza wa Jalla. Ini orang hebat, orang yang berjiwa besar, tidak menyalahkan orang lain, dia menyalah diri dia sendiri. Dia kata, aku dengan Allah ada masalah, aku nampak kerana isteri dan anak-anak ada masalah. Mungkin tak dengar kata, mungkin karena itulah tuan-tuan, kalau kita larang anak-anak kita tak dengar kata, jangan duk maki, jangan duk sumpah, jangan duk kata tu kata ni, sebab kita murajaah balik, koreksi, muhasabah diri, aku dengan Allah setara mana. Kalau kita derhaka kepada Allah, mengapa anak tak boleh derhaka kepada kita? Ini yang kita kena belajar, kena muhasabah. Kita bersifat sabar, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi, sabar dalam banyak perkara. Ulama kata sabar ini, yang pertama sabar menerima kesusahan, sabar waktu susah. Yang kedua sabar dalam melakukan ibadat. Tuan-tuan, nak ibadat ni kena sabar ke tidak? Sabar. Ya Allah, aku nak pergi masjid, hujan pula dah. Tengok, cari lalu alasan. Ustaz kata tak apa kalau tak pergi solat Jumaat kalau hujan tu berapa titik baru turunnya. Tapi duk cari alasan. Sabar dalam ini. Yang ketiga, sabar meninggalkan maksiat. Sabar, yang pertama sabar di atas musibah yang menimpa. Yang kedua, sabar di dalam melakukan ibadat. Yang ketiga, sabar ketika untuk meninggalkan maksiat. Dan kita bersifat toleransi, bertimbang rasa dengan segala perkara yang berlaku. Maka para jemaah sekalian, saya lihat di antara punca berlakunya huru-hara dalam dunia kita hidup hari ini, iaitulah apabila IT ataupun kecanggihan teknologi hari ini memang merusakkan masalah. Rusak. Budak-budak yang terjebak dengan gejala. Bila kita siasat, di mana punca? Puncanya SMS. Orang SMS akhir sekali bertukar-tukar, lepas pada tu janji jumpa, lepas jumpa apa yang terjadi, Allah Ta'ala alam dengan apa yang terjadi. Itu orang-orang muda. Orang tua pula, suami isteri pula macam-macam. Subhanallah. Tak tahulah minta maaf gambar tu kalau tak sesuai, tak pernah sabar. Tengok, masing-masing duduk dalam kain selimut sekali, tapi hak ni duduk pecik dia, hak ni duduk pecik dia. Tak ada komunikasi hari ni. Bahkan ibu dengan anak berjalan sekali, duduk dalam kereta sekali. Boleh anak tulis, anak dekat belakang, mak depan. Dia kata, mak berhenti kat kedai depan tu, kita makan. Mak dia jawab okey. Mak dengan anak pun tak bercakap dengan mulut, dia bercakap dengan besi, bercakap dengan plastik di zaman moden ini. Ya Allah, banyaknya rusak-rusak fitrah hari ini. Yang ketiga, mungkin yang terakhir yang saya nak sebut kepada tuan-tuan malam ni, iaitulah tentang kita komunikasi dengan anak-anak. Allah SWT perintah kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Maka bagaimana penjagaan itu, di antaranya telah saya sebut tadi. Jaga solat mereka, jaga pendidikan mereka, jaga aurat mereka, jaga pergaulan anak-anak. Jangan sampai mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diingini oleh syarak dan tidak la yuhmadu uqbah, tidak dipuji dalam kesusahannya. Dan yang terakhir nasihat saya, iaitulah tentang kehidupan kita atas dunia ini. Keuangan kita, sumber keuangan mari daripada mana? Kita banyak saham tu masuk, saham ni masuk, alamat orang buka saham, mari. Orang mari pula skin cepat kaya, yang walaupun cepat miskin yang sebenarnya. Kita tak tanya ustaz. Waktu tuan-tuan nak beli saham ni, tanya ke tak tanya ustaz? Tak tanya. Tapi dia jumpa ustaz bila? Lepas kena tipu. Saya banyak orang mari, ustaz tolong solat, tolong doa dengan saya. Kata doa apa? Saya kena tipu. Tipu apa? Masuk skin cepat kaya lah, jual emas tak tahu mari mana. Akhir kali kena tipu, bagi tanya. Kata halal, itu bahasa Arab.
Sepatutnya awak mari tanya saya sebelum kamu masuk skim. Halal ke tidak? Patuh syariah ke tidak? Ada panel syariah? Ada. Allahu Akbar. Hari ni orang tanya. Bila dia mari jumpa ustaz, lepas kena tipu. Buat apa? Satu haram, yang kedua rugi. Khasirat dunia wal akhirah. Kata ulama, rugi dunia dan rugi akhirat. Atas dunia pun rugi sebab harta kita kena tipu ke orang, di akhirat pun kita rugi sebab kita duduk dalam keadaan dosa yang entah ke mana yang kita nak hidup. Para jemaah sekalian, itu di antara perbincangan yang saya rasa patut kita kena ingat. Di antara dalam muamalah kita yang banyak hari ini tentang penggunaan riba dalam jual beli kita begitu dahsyat. Mungkin kita boleh bincang ataupun pihak masjid boleh anjurkan satu lagi, bagaimana memahami halal haram di dalam kira-kira halal haram dalam makan minum. Semua ini patut kita belajar dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Setakat itulah yang dapat saya bincang pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman yang baik, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.